kahwin kau mahal, susah dah orang lelaki nak bini. Jadi gitulah. Nabi kata perkahwinan yang paling berkah, yang paling murah mas kahwin. Nak orang ramai tu nak naik harga tu orang ramai. Orang ramai ni apa jahil. Majoriti hak manusia ni, hak ramai ni bapak jahil Tuhan kata. Faham? Nabi gambar ni hak minoriti orang nak. Perkahwinan paling berkah, paling murah belanja. Ingat baik yang tak harga mahal tu apa? Kan dia tu suami nak tanggung dosa anakmu. Terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila kita jawab tu, dia jadi isteri kita, bermakna aku tanggunglah dosanya mulai pada saat sekarang. Kena faham baik. Tok tua kita tu, ayah kata perempuan, kena reti tu. Bila menantu mu jawab gitu, mu tak pikul dosa, dia pikul dosa pula. Dah apa nak cak mahal, apa nak tolong pikul dosa anakmu? Betul tak? Hangat bodoh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini saya akan bahaskan tentang mahar yang disebut dalam Islam. Iaitu pada masyarakat hari ini, mereka hanya menganggap mahar itu sebagai pemberian, ya, yang diwajibkan bagi melengkapkan sesebuah perkahwinan. Golongan ini juga mereka berpendapat bahawa sama ada tidak mengetahui atau kurang mendapat ilmu tambahan mengenai hikmah yang tersendiri dalam Islam. Tambahan pula, seperti yang kita tahu, ianya boleh disebut sebagai trend, yang di mana mahar ni mereka menganggap sebagai mereka ingin memberikan hantaran tinggi, seperti yang baru-baru ni kita dapat tahu, yang di mana seorang artis telah berkahwin dan memberikan mahar kepada isterinya sebanyak 200,000. Jadinya di sini ianya tidaklah salah di sisi undang-undang Islam. Tapi yang boleh saya katakan adalah ianya akan memberikan kesan lah selepas perkahwinan, ya, kita telah mengumpul harta sebanyak mungkin. Jadinya ia akan, orang kata, memberikan efek lah kepada perkahwinan kita selepas tu. Ya, kita nak beli rumah, kita nak beli kereta, sebagainya. Mahar juga disebut sebagai sadaqatina bagi menggambarkan kebenaran dan kesungguhan keinginan untuk berkahwin daripada pihak yang memberi, atau dengan kata lain menunjukkan bahawa pihak suami benar-benar ingin berkahwin apabila dia bersedia memberi mas kahwin kepada isterinya. Seperti sabda Rasulullah SAW juga telah menyebut bahawa berilah mas kahwin kepada isteri walaupun sebentuk cincin besi. Jadinya daripada hadis tersebut yang difahamkan adalah kita ni kalau nak berikan sesuatu tu ikut kemampuan pada diri sendirilah, ya. Walaupun kita kurang berpendapatan, ya, kita tidak memiliki harta yang banyak seperti orang lain, tak apa, itu semua rezeki masing-masing kan. Jadinya di sini yang ingin saya katakan adalah seperti dalam hadis Rasulullah SAW juga, sebaik-baik perempuan itu adalah maharnya yang sederhana. Apakah itu mahar? Mahar atau mas kahwin adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya disebabkan berlakunya akad nikah. Mas kahwin juga
sebagai lambang kebenaran keinginannya untuk berkahwin. Hukum mas kahwin, iaitu yang pertama adalah wajib ke atas suami sebaik sahaja akad nikah berlangsung. Dan yang kedua adalah kadar tertentu daripada harta, seperti contoh RM1,000 ke atas atau tidak disebut. Dalil wajib pula, di dalam Al-Quran terdapat surah An-Nisa ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Maksudnya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kala yang kedua adalah bersumberkan hadis. Rasulullah SAW bersabda, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang perempuan datang menemui Nabi SAW dan menyatakan bahawa dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW bersabda, aku tidak berhajat kepada perempuan. Seorang lelaki pun berkata, kahwinkanlah aku dengannya. Baginda menjawab, berikan kepadanya sehelai pakaian. Dia berkata, aku tidak memilikinya. Baginda bersabda, berikanlah kepadanya walaupun sebentuk cincin besi. Ia memberitahu bahawa dia juga tidak memiliki sebentuk cincin besi. Baginda bertanya, apakah ayat atau surah Al-Quran yang ada bersamamu? Dia menjawab, bagian-bagian. Baginda bersabda, maka aku kahwinkan engkau dengan perempuan ini dengan mas kahwin Al-Quran yang ada bersamamu. Dan yang ketiga adalah ijma' ulama'. Semua ulama' bersepakat bahawa mas kahwin adalah wajib dan tidak ada seorang pun yang menafikan atau menolak dengan pendapat ini. Mas kahwin adalah milik pengantin perempuan seorang sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'khuzu minhu syai'an atakhuzunah buhsanan wa isman mubina. Dan ayat yang keempat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an muri'a. Sunat disebutkan kadar mas kahwin ketika akad kerana Nabi SAW tidak pernah lupa untuk menyebutkan mas kahwin ketika akad. Juga kerana ia akan dapat mengelakkan perselisihan antara suami dan isteri. Walau bagaimanapun, perbuatan Nabi SAW tidak difahami sebagai wajib kerana ijma' ulama' menyatakan tidak menyebutkan mas kahwin ketika akad adalah diharuskan. Walaupun begitu, hukumnya adalah makruh kerana perbuatan itu menyalahi perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kadar mas kahwin. Yang pertama adalah tiada had minima dan maksima mas kahwin. Dan yang kedua, semua jenis harta boleh dijadikan mas kahwin. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, seorang perempuan daripada Bani Fazarah berkahwin dengan mas kahwin sepasang kasut. Lalu Rasulullah SAW bertanya, adakah kamu setuju dengan mas kahwin sepasang kasut untuk dirimu dan hartamu? Perempuan itu menjawab, ya, maka baginda mengharuskannya. Walau bagaimanapun, disunatkan memberi mas kahwin tidak kurang dari 10 dirham untuk mengelakkan perselisihan pendapat dengan mereka yang mewajibkan kadar tersebut, iaitu mazhab Hanafi. Begitu juga mas kahwin digalakkan agar tidak lebih daripada 500 dirham. Ini kerana jumlah tersebut adalah jumlah mas kahwin perkahwinan anak-anak dan isteri-isteri Rasulullah SAW. Yang pertama, apabila suami telah menyetubuhi isterinya,
Suami wajib memberikan semua mas kahwin sama ada persetubuhan itu dalam keadaan halal, seperti persetubuhan semasa isterinya suci daripada haid, ataupun persetubuhan dalam keadaan haram, iaitu semasa isterinya berada dalam keadaan haid. Sebaik saja suami menyetubuhi isterinya, dia wajib membayar keseluruhan mas kahwin kerana ia telah memenuhi syarat perkahwinan diadakan itu, iaitu untuk istimta'. Dalil Al-Quran juga ada menyebut, iaitu di dalam surah An-Nisa ayat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Maksudnya, kamu nikmati percampuran dengannya. Dalam ayat di atas ialah bersetubuh dan merasai kelazatan dengan bersetubuh. Maksud upahnya ialah mas kahwin disebut kerana suami mesti membayar sesuatu sebagai balasan kepada faedah yang telah diperolehinya. Faedah yang didapati ialah bersetubuh dan kelazatannya. Yang kedua, suami beri separuh mas kahwin. Suami menceraikan isterinya selepas akad nikah yang sahih dan mas kahwin disebutkan dengan jelas. Penceraian berlaku sebelum suami menyetubuhi isterinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamsuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Maksudnya, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal kamu telah menerapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kahwin yang kamu telah tetapkan itu. Maksud mahamisal, harta yang diberikan kepada pengantin perempuan dengan kadar pada kebiasaannya sepadan dengannya. Kadarnya pula adalah perkara yang telah diterima oleh kaum keluarga, isteri sebelah bapa, perempuan asobah seperti adik-beradik perempuan seibu sebapa. Dalil pensyariatan mahamisil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang lelaki yang mengahwini seorang perempuan, tetapi tidak membayar mas kahwin kepada isterinya dan tidak menyetubuhinya sehingga mati. Beliau menjawab, perempuan itu mendapat mahamisil seperti saudara-saudara perempuannya, tidak kurang dan tidak lebih. Dia juga beredah dan berhak mendapat harta pusaka. Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i radhiyallahu anhu bangun dan berkata, Rasulullah SAW telah memutuskan kepada Barwa binti Washiq, seorang perempuan daripada kalangan kami, sama sebagaimana yang telah engkau putuskan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu gembira dengan kata-kata Ma'qil bin Sinan radhiyallahu anhu itu. Maksud maha mut'ah. Al-mut'ah berasal daripada kalimah al-mata', maksudnya perkara yang menyukakan hati dan boleh dimanfaatkan. Dalil wajib mut'ah. Bismillahirrahmanirrahim. لا جناح عليكم إن طلقتم نساء ما لم تمسوهن أن تفردوا لهن فريضة ومتاعهن على المسيء قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين. Maksudnya, tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh atau bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, pemberian sagawati, kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang. Hendaklah memberi sagawati itu menurut ukuran kemampuannya dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian sagawati menurut yang patut. Lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Kadar mut'ah. Yang pertama adalah kedua-dua suami isteri boleh bersetuju dengan kadar tertentu. Dan yang kedua,
Jika terdapat perselisihan faham antara suami dan isteri, maka qadi atau dikenali sebagai hakim akan menentukan kadar mengikut kesenangan antara pihak suami dan juga isteri. Dan akhir sekali, pencerahan yang ingin saya berikan adalah mahar merupakan harta benda dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Dengan sebab pernikahan atau persetubuhan, pemberian mahar yang merupakan adat tertua masyarakat jahiliah dalam konteks perkahwinan ini telah diberi nafas baru oleh Islam dengan menzahirkan prinsip dan sistem yang adil berbanding sistem dan amalannya yang terdahulu. Islam yang memberikan hak kepada wanita dalam urusan dan pemilikan mahar bukan sahaja telah menghapuskan sistem yang mendiskriminasi wanita, bahkan pensyariatan mahar tersebut dilihat berfungsi memberikan satu bentuk jaminan sosioekonomi kepada wanita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Sekian daripada saya di atas pencerahan ini.